أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والانتفاع والنفع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. أما بعد, Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, masih lagi Allah kurniakan kita kesihatan yang baik dan juga masa lapang yang kita dapat gunakan dengan sebaik yang mungkin untuk kita menambah ketaatan kita kepada Allah dan kita membaiki segala kelemahan kecuaian kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah hendaknya segala amal yang telah pun kita buat pada hari ini dengan penerimaan yang penuh dan dikira sebagai amal salih kita di sisinya, insya-Allah Ta'ala. Amin. Saudara jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, pada malam ini saya ingin membawa kita semua untuk membincangkan satu tajuk, iaitulah berkaitan dengan kecintaan kepada negara. Oleh kerana kita ini ada baki lagi 7 hari nak menuju kepada memperingati ulang tahun sambutan hari kebangsaan negara kita ataupun hari kemerdekaan negara kita. Bagi tahun ini tahun yang ke-66 kita merdeka, bebas daripada penjajah. 7 hari lagi. Hari ini 24 hari bulan, countdownnya 31 Ogos. Apapun kerajaan kita telah pun menggazetkan sambutan untuk hari kebangsaan ini tidak lagi disebut sambutan hari kebangsaan, tetapi telah disebut sebagai sambutan bulan kebangsaan. Ada beza ke bulan dengan hari? Ada. Hari ini sehari je, 31 tu je lah. Tapi oleh kerana nak menggambarkan perjuangan untuk kemerdekaan ini bukan suatu masa yang singkat, dia ambil masa yang lama. Perjuangan itu pula bukan daripada satu pihak, banyak pihak. Orang politik ada, ulama ada, orang-orang saleh ada, dan juga orang kampung. Semua sekali bergabung, bersabar, bertahan, akhirnya capai kemerdekaan. Maka dia makan masa lama. Jadi mungkinlah kerajaan ni dia fikir tak pernah sabar sambut sehari, maka dia buatlah bulan. Jadi bulan ni panjang lah. Maka start daripada 15 Ogos sehinggalah 16 September. Kerana 16 September tu ada kita sambut sebagai Hari Malaysia pada 16 September. Maka tutuplah pada 16 September. Bulan, 1 bulan kita berada dalam suasana untuk menyambut ulang tahun ataupun memperingati ulang tahun kemerdekaan negara kita. Bagi tahun ni, tahun yang ke-66 dah kita ni merdeka. Oleh yang demikian, kita ambil peluang pada malam ni, sempena kita berada di malam Jumaat ini, kita sama-sama bincang tajuk bagaimanakah kecintaan kepada negara yang disebut oleh agama kita Islam. Ada ke tidak cinta pada negara ni? Islam ada sebut ke tidak? Quran ada sebut ke tidak? Hadis Nabi ada sebut ke tidak? Kita nak bincang tu sikit-sikit, setakat-setakat hadang lah. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya banyak sebut berkaitan dengan ayat-ayat Quran dalam Quran kita ni dengan menisbahkan kepada negara ataupun tempat yang disebut kampung. Kalau negara itu disebut dengan baladan, kalau kita punya perkataan baladan ataupun balad, itu negara ataupun negeri. Ataupun juga disebut kampung, qaryah. Ataupun juga kadang-kadang Allah Ta'ala sebut Madinah. Madinah ni bandar. Jadi ini semua merujuk kepada satu tempat yang merujuk kepada satu buah kawasan dalam negeri ataupun negara. Contohnya dalam surah, dalam satu ayat Quran Allah Ta'ala sebut, walau syi'na laba'athna fi kulli ummatin fi kulli qaryatin nadhira. Walau syi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhira. Kalau kami kehendaki, kami boleh utuskan pada setiap kampung ada seorang pemberi ingatan. Kalau kami nak, kami boleh buat begitu. Tapi kami tak perlukan begitu. Bagi setiap kampung nak kena ada seorang beri ingatan ni, macam nebeng. Maka Allah Ta'ala utuskan Rasul bagi setiap umat, yang mana Rasul tu akan memberi peringatan untuk semua orang pada zaman itu, kepada setiap kampung. Jadi dalam ayat itu ada disebutkan qaryah. Ada lagi Allah Ta'ala sebut ayat Quran, wal baladut tayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Allah Ta'ala buat perumpamaan bagaimanakah tempat ataupun kawasan negara, negeri yang baik. Negeri yang baik, kawasan yang baik, dia akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan izin daripada Tuhan, yakni Allah. Adapun tempat yang tak molek, tanah yang tak molek, dia akan tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, melainkan jadi kering kontang saja, illa nakida. Dalam ayat ini pula Allah Ta'ala sebut wal balad, tanah, yang dirujuk kepada tanah ataupun kawasan. Kawasan yang molek, kawasan yang subur akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kawasan yang tak molek, tanah yang tak subur, tak akan tumbuh tumbuh-tumbuhan. Begitu juga dalam satu ayat Quran yang kita biasa baca ni, sama-sama malam Jumaat ke, hari Jumaat, malam Sabtu ke, surah Yasin. Ada satu ayat Quran Allah Ta'ala kata, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Dan telah datanglah daripada hujung kampung, hujung bandar. Min aqsal Madinah. Al-Madinah digunakan perkataan Al-Madinah. Telah datanglah satu orang lelaki daripada hujung bandar, secara cepat-cepat, yas'a, berlari. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dengan dia pun berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ikutlah utusan-utusan yang telah diutuskan ini. Ini cerita dalam surah Yasin. Digunakan perkataan Al-Madinah. Ini juga merujuk kepada negeri dan negara. Maka kita dapat simpulkan di sini bahawasanya dalam Quran Allah Ta'ala ada sebut tentang kenegaraan ataupun kenegerian. Tetapi dia tidaklah sebut secara jelas staka negeri. Kalau terjemah negeri dan negara ni, dalam bahasa Arab disebut al-watan, al-watanu. Sebab itu kita biasa dengar mungkin ada ungkapan yang menyatakan hubbul watan minal iman. Kasih dan cintakan kepada negara ataupun negeri itu adalah sebahagian daripada iman. Jadi al-watan itu sendiri dalam bahasa Arab merujuk kepada negeri dan negara. Dalam Quran memang tak jumpa lah kalau kita nak cari perkataan al-watan. Cuma ada perkataan lain yang Allah Ta'ala gunakan untuk merujuk kepada al-watan juga, iaitulah macam al-balad ataupun al-Madinah ataupun qaryah. Maka kita dapat lihat contoh lagi kita berikan ayat Quran yang bersabit dengan kenegaraan. Ini nak khabar Quran ada sebut pasal kenegaraan. Contohnya macam apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam, kalau baca surah Al-Baqarah ayat 126, Allah Ta'ala cerita bagaimanakah Nabi Ibrahim berdoa.
Wa idz qala Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Maka ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah, rabbi ij'al hadza baladan amina, wahai Allah, jadikanlah hadza baladan amina, negeri ini, negara ini, iaitu kota Mekah ni, negeri yang aman sentosa. Warzuq ahlahu minas samarati, dan kurniakanlah, rezekikanlah kepada penduduknya daripada buah-buahan yang subur. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, daripada kalangan orang-orang yang beriman. Penduduk-penduduk di Mekah ni yang beriman, kurniakanlah, rezekikanlah kepada mereka dari sudut tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan ataupun pokok-pokok buah yang subur. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala tonjolkan kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim antara banyak-banyak doa, dia doa supaya Allah jaga negeri Mekah. Ini dipanggil patriotisme. Bahasa kita sekarang ni patriotisme. Patriotisme ni dia ada semangat kenegaraan. Dia sayang cinta kepada negara dia. Nabi Ibrahim, Mekah ni tempat dia punya anak lahir di situ, walaupun dia tidak asal di situ, Nabi Ibrahim, tapi anak dia letak di situ dengan isterinya Siti Hajar. Dan akhirnya menetap di situ, di kota Mekah yang dulunya tidak dipanggil Mekah tapi disebut Bakkah, Wadi Bakkah, lembah Bakkah, akhirnya disebut sebagai Makkah. Maka Nabi Ibrahim pada ayat Al-Baqarah 126 berdoa supaya Allah jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman dan juga negeri yang subur. Begitu juga Allah Ta'ala sebut pada ayat surah Ibrahim ayat 35, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniyya an na'budal asnam. Wahai Allah, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah ini aman sentosa, wajnubni, dan jauhkanlah diriku, wa baniyya, dan juga anak pinakku, zuriat keturunanku, an na'budal asnam, daripada sembah berhala. Jadi Nabi Ibrahim doa untuk negeri Mekah dan juga penduduknya sendiri supaya dijauhi daripada sembah berhala. Kemudian kita juga dapat lihat bagaimana Allah Ta'ala sendiri dalam surah Al-Quran ini, ada satu surah yang Allah Ta'ala namakan dengan surah Al-Balad, Suratul Balad. Surah Al-Balad ini duduk pada juzuk yang ke-30, ataupun kita lebih popular sebut juzuk Ammah. Juzuk hak ngelah sekali dah, akhir Quran. Ada satu surah nama dia Suratul Balad. Allah Ta'ala mulakan surah ini macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Negeri mana? Negeri Mekah. Sehingga Allah Ta'ala ambil negeri, perkataan negeri Mekah itu sendiri, negeri yang merujuk pada negeri Mekah, untuk dibuat sumpah. Buat bersumpah. Allah Ta'ala ni tuan-tuan bapa sekalian, dia boleh bersumpah dengan segala macam. Dia boleh bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang dia ciptakan sendiri. Adapun kita hamba Allah, kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah saja. Nak bersumpah dengan nama-nama lain tak boleh. Wallahi wabillahi watallahi, itu saja. Adapun Allah, dia yang cipta kita, dan dialah yang ciptakan apa saja yang ada atas dunia ini. Maka dia nak bersumpah dengan apa saja boleh, termasuklah dengan negeri Mekah. Dia bersumpah pada surah Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad. Begitu juga dalam surah At-Tin kita dengar, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Al-Balad itu merujuk kepada negeri Mekah. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Sayyidina Umar pernah dia baca surah ni, ketika mana baca wat-tini waz-zaitun, suara dia rendah. Rendah, di aras yang rendah. Wa turi sinin,
Wahadzal, dia pun masa sampai wahadzal baladil amin, dia angkat suara dia, Sayyidina Umar. Nak menunjukkan inilah negeri Mekah ni, kalau kita duduk sekarang. Itu juga satu signal nak menunjukkan Sayyidina Umar ni, dia bila sampai wahadzal baladil amin, perasaan dia, sebab dia orang Mekah Sayyidina Umar, dia orang Mekah. Sayyidina Abu Bakar orang Mekah, sama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, semua orang Mekah. Maka bila sampai di ayat wahadzal baladil amin, dan ini dan demi negeri Mekah yang aman ini, maka Sayyidina Umar angkat suara dia, angkat suara dia. Ini dalam kitab At-Tibyan, kitab Imam Nawawi ada cerita apa nama ni, perbuatan Sayyidina Umar ini. Maknanya Sayyidina Umar pun ada semangat kenegaraan, cintakan negara, sehingga dia angkat suara situ. Jadi nampaklah di situ tuan-tuan sekalian, setakat-setakat yang kita baca tadi, bahawasanya kecintaan kepada negara ni memang ada dalam Quran, dan banyak lagi lah ayat-ayat lain yang kita boleh nak bedah siasat. Adapun dari sudut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah kita boleh melihat perbuatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam bab mencintai negara? Ada dinyatakan dalam riwayat ketika mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Maka ketika mana Nabi kita disuruh oleh Allah untuk berhijrah. Bukan Nabi sendiri-sendiri nak pergi hijrah. Nabi ni kalau boleh dia tak mau keluar daripada negeri Mekah. Sebab negeri Mekah ni negeri tempat lahir dia, tempat membesar dia. Tiba-tiba nak keluar, buat apa? Nabi pun nak keluar daripada Mekah dulu, masa kecil, masa umur 12 tahun, dan masa umur dah belasan tahun, keluar untuk berniaga. Kemudian balik semula ke Mekah. Bukan kata keluar sampai ke tak balik, tak. Balik semula ke Mekah. Ini keluar terus, tak balik-balik ke Mekah. Nabi tak ambuh gitu. Nabi tak ambuh. Oleh kerana Nabi sayang ke Mekah ni, Nabi tunggu signa Allah Ta'ala suruh dia hijrah. Sampai masa Allah Ta'ala suruh Nabi hijrah, maka Nabi tak ada kata lain, kena taatlah perintah Allah, hijrahlah Nabi. Tapi hijrah pun dalam keadaan hati Nabi kita berat nak tinggal Mekah ni. Macam mana boleh kata begitu? Sebab ada riwayat kata bila mana Nabi dah keluar daripada sempadan Mekah ni sikit, tengah ataupun dalam perjalanan nak keluar daripada Mekah ni, Nabi berhenti di tengah-tengah perjalanan, Nabi paling ke negeri Mekah, paling. Nabi kata, wallahi innaki la ahabbu ardullahi ilayya. Sedemi Allah, sesungguhnya kamu ni wahai negeri Mekah sangat saya kasih, lebih daripada tempat-tempat lain, lebih daripada negeri-negeri lain yang saya pernah pergi. Saya kasih pada awak wahai Mekah. Laula anna qaumaki akhrajuni minki, kalaulah tidak kerana ahli ataupun orang-orang penduduk Mekah ni, penduduk kampung awak ni wahai Mekah, yang telah mengeluarkan saya daripada Mekah ni, ma kharajtu minki, saya tak akan keluar daripada awak ni. Ni Nabi sebut. Kalaulah tidak kerana orang Mekah, yakni Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, hak beria-ria nak boikot lah, nak sabotaj lah, sampai tahap nak bunuh Nabi. Kalau tak kerana orang kampung Mekah ni yang buat ana, saya sendiri tak boleh keluar daripada awak wahai Mekah. Nabi paling kepada negeri Mekah sebelum Nabi meneruskan perjalanan ke Madinah. Apa maksud di situ tuan-tuan, puan-puan sekalian? Menunjukkan Nabi telah mempamerkan di situ rasa cinta kepada negara yang sangat tinggi. Siapa sanggup berhenti? Padahal hijrah ni suatu perjalanan yang sangat kritikal, sangat bahaya. Kerana Nabi hijrah ni, kalaulah musuh tahu Nabi sedang berhijrah, masa tu musuh akan kejar. Dan memang pun musuh kejar, tapi dia kejar tu dah terlewat dah sikit.
dah terlewat. Jadi kalau ikut logiknya, tak payah paling-paling, tak payah doa-doa lah, tak payah duk belah-belah lah kalau kita. Terus je pergi, bahaya ni. Situasi yang bahaya. Tapi Nabi tak herat tu. Nabi kata, saya nak paling juga. Nak paling juga kepada negeri Mekah, nak berdoa. Nak sebut sikit bahawasanya saya ni sayang sungguh pada awak, wahai Mekah. Lah macam mana tahu riwayat itu? Sedangkan Nabi berhijrah tidak dengan orang-orang Islam yang lain. Kita jangan lupa ada seorang sahabat Nabi yang bersama dengan Nabi masa hijrah, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar lah hak beritahu perbuatan Nabi ni. Satu, bila sampai di Madinah, Nabi SAW doa kepada Allah, Allahumma habbib ilainal Madinah kama hubbiba ilayya Makkah au asyad au kama qala. Nabi doa, ya Allah, tolong berikan rasa cinta kami, tolong kasihkan kami ni kepada negeri Madinah ni sebagaimana kami kasih kepada negeri Mekah, ataupun berilah lebih lagi ya Allah. Tengok Nabi doa dia kait, ya Allah, kasihkanlah hati saya ni kepada negeri Madinah sebagaimana kamu kasihkan hati saya kepada negeri Mekah. Maknanya apa? Nabi nak supaya Allah Ta'ala berilah perasaan sayang kepada hati Nabi ni untuk negeri Mekah. Kalau kita fikir logik, hijrah ke Madinah, Madinah ni bukan tempat kita. Hijrah ni kita berpindah, pergi ke tempat baru. Baru tu pula bukan tempat kita, tempat orang. Sepatutnya tak payah lebih-lebih lah. Pakai duduk tempat orang tu, buat cara duduk tempat orang begitu, sudah lah tak? Tapi oleh kerana Nabi tahu dah, Nabi duduk ni bukan duduk sekejap, mungkin duduk yang lama. Dan memang begitulah. Terbukti bila mana dalam riwayat pun sebut Nabi duduk di Madinah lebih kurang 10 tahun. 10 tahun duduk di Madinah. Lama jugalah. Maka oleh kerana Nabi tahu kedudukan dia di Madinah ni makan masa lama, maka kena beri rasa cinta kepada Madinah ni sama macam ke Mekah. Dan perasaan cinta tu rupanya kena diminta dengan Allah. Begitu rupanya. Sebab berdasarkan hadis Nabi tadi, Nabi minta, Allahumma habib ilainal Madinah. Ya Allah, tolong beri rasa cinta kepada kami, kepada Madinah ni. Sebab rasa cinta, feeling ni dia tak mari dengan sendiri. Dia kena kita cipta dia. Dan kita boleh usahakan juga dengan kita doa kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala ni adalah pemberi perasaan kepada apa sahaja yang kita nak rasa. Dia boleh beri perasaan sedih, dialah yang beri perasaan nak marah, dialah beri perasaan kita nak sayang ke, dia belaka beri. Maka kita kena minta dengan Allah untuk perasaan-perasaan kasih. Gitu. Kasih kepada pasangan, kasih kepada anak, kasih kepada siapa-siapa yang kita nak sayang, minta dengan Allah. Dalam doa pun ada disebut, Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, kasihkan kami kepada keimanan. Kita minta begitu. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Dan hiasilah dalam hati-hati kami ini dengan keimanan juga. Wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan. Dan berikanlah rasa benci kepada hati kami untuk kami nak cenderung kepada kekufuran ataupun kefasikan. Itu doa kita kepada Allah. Sebab apa kita doa pada Allah? Sebab Allah pemilik hati kita. Allah pemilik hati kita, dia boleh beri perasaan. Maka dalam banyak-banyak perasaan yang Nabi nak mohon dengan Allah, Nabi mohon, ya Allah, berilah perasaan cinta kepada negeri Madinah. Apa maksud di situ tuan-tuan? Apa? Maknanya Nabi nak ajar kita, negeri dan negara kita jangan tinggal dalam kehidupan kita. Kita kena sayang kepada negeri negara kita, kerana ini adalah tanah tumpah darah kita. Kalaupun kita berhijrah menetap di satu buah tempat yang lain,
kampung ke, kawasan ke, negeri ke, negara yang lain, maka doalah supaya hati kita dapat mencintai tempat yang tersebut dengan sebaik-baiknya, supaya apa sahaja yang berlaku di kawasan kita tu kita akan rasa sensitif. Kalau tak sayang kepada sesuatu, dia tidak akan jadi sensitif, tuan-tuan. Kalau kita mari ke masjid ni contohnya, tak ada rasa sayang ke masjid kita ni. Nah, jadi orang buat coteng apa-apa di dinding ke, teruk sapah ngata ke, teruk putih rokok ke, di halaman masjid, kita tengok sajalah. Orang Terengganu kata tengok bodoh tu. Tengok saja. Sebab tak ada perasaan, tak ada rasa sayang. Bila tidak ada rasa sayang, dia tidak akan ada rasa sensitif. Nah, sensitif itu akan terbit daripada rasa perasaan sayang. Oleh demikian kena mohon kepada Allah Ta'ala doa, sebagaimana doa Nabi SAW tadi. Maka kita tengoklah, dalam sunnah Nabi pun ada rupa-rupanya perbuatan Nabi kita SAW tentang kecintaan kepada negeri dan negara. Jadi apa hujah kita nak kata apa benda cakap pasal negeri, negara, merdeka, kebangsaan dalam masjid ni? Tidak. Sebenarnya kita tidak boleh kata begitu, kerana memang dalam kita punya agama mengajar kita untuk kita mencintai dan menyayangi negeri dan negara. Baik. Seterusnya, tuan-tuan dan sekalian, dalam kitab At-Tibyan oleh karangan Al-Imam An-Nawawi ada dinyatakan ketika mana majlis khatam Quran, maka majlis khatam Quran ini adalah satu majlis yang mana malaikat Allah Ta'ala akan datang duduk dalam majlis itu dengan banyaknya, yang mana menunjukkan dalam majlis khatam Quran ini ada kemakbulan doa. Apa saja doa yang kita nak mohon dalam majlis khatam Quran, maka doa itu adalah doa yang mustajab. Sebab majlis itu ada malaikat-malaikat Allah yang akan mengaminkan doa kita. Okay? Sehingga majlis khatam Quran ini, Sayyidina Ibn Abbas dia pernah minta orang untuk tengokkan satu orang sahabat ni. Awak tolong tengok dia ni. Tengok apa tu wahai Ibn Abbas? Tengok dia ni, dia baca Quran tu, kalau dia nak namat dah sampai wadduha tu, awak khabar saya. Jadi ada orang ni tolong jadi mata-mata bagi Ibn Abbas. Mata-mata bukan nak sekadar orang, bukan nak siasat keburukan orang ni, tetapi nak tengok tentang pencapaian ataupun bagaimanakah masa khatam Quran yang akan sampai pada orang tersebut. Dia baca, oh nak wadduha dah, esok ni wadduha ni. Maka dia pergi khabar ke Ibn Abbas ni, orang ni nak khatam Quran ni, nak namak. Maka apa jadi? Ibn Abbas akan datang kepada orang tersebut, duduk dengan dia. Duduk sebelah dia ke? Duduk dengan dia ke? Untuk apa? Untuk Ibn Abbas ambil keberkatan majlis khatam Quran itu yang akan berlangsung, yang mana malaikat akan duduk di situ. Dan Ibn Abbas nak doa. Itu ya sebenarnya, nak doa. Kerana doa dalam majlis khatam Quran mustajab. Memberi faham kepada kita, majlis khatam Quran ni tak semestinya kena ada ramai-ramai mari berimpun 20 orang, 100 orang dalam masjid ke, dalam surau ke. Kena begitu ke majlis khatam Quran? Lepas tu ada puluk semangat tengah. Tidak. Majlis khatam Quran tak perlu pun begitu. Kalau ikut daripada apa yang Ibn Abbas sebut tadi, majlis khatam Quran walaupun seorang baca Quran tepi dinding, tepi tiang, tak ada orang lain pun likung, dia seorang je baca. Tetapi malaikat ada tuan-tuan bersama dengan dia tu. Menunjukkan itu juga dikira majlis khatam Quran. Asalkan dia membaca daripada awal Quran sampailah ke akhir dah Quran. Sampai di wadduha, dia start baca wadduha tu, kita pergi kat dia. Dekat dia sebab dia nak namak dalam masa tu. Maka kita pun topanglah doa-doa kita di situ. Saya nak memetik, nak mengambil nak memetik
bab khatam Quran ini yang diceritakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Apa dia? Poinnya Imam Nawawi ada mencadangkan dalam bab doa khatam Quran. Dia kata kita nak doa khatam Quran ni, doalah apa-apa saja kebaikan dunia dan akhirat. Doalah apa-apa lagi berkaitan dengan husnul khatimah, mati yang molek, dan segala-gala lagi lah. Dan jangan lupa, kata Ibn Nawawi, doakan juga untuk sultan ataupun al-imam, yang mana diartikan al-imam di situ adalah pemerintah. Imam Nawawi sehingga dia cadang doa. Dia tulis ada doa dia. Kita di masjid ini kita baca kitab Tibyan ni pada hari Sabtu pagi. Hari Sabtu pagi. Ada doa yang dicadangkan di belakang muka surat belakang dalam bab khatam Quran tu, dalam kitab tu oleh Imam Nawawi, yang dia cadang untuk kita baca dalam majlis khatam Quran kepada para pemerintah. Apa kita faham di situ tuan-tuan? Sehingga dalam bab doa khatam Quran, majlis khatam Quran yang sangat berkat itu, yang makbul doa itu, Imam Nawawi pesan kita jangan tinggal pemerintah, masukkan sekali dalam doa kita tu. Sebab apa tu? Sebab pemerintah ini yang jaga negeri dan negara. Kalau molek dia, molek negara. Baik dia, baik negara. Jahat dia, jahat negara. Punah negara. Zalim dia, habis. Nyanyi habis ke orang, rakyat dalam negeri dan negara itu. Maka penting kita doa kepada pemerintah. Jadi pemerintah itu kalau dia tidak ada negeri, tak ada negara, dia tak bagi pemerintah. Tak bagi pemerintah. Pemerintah ni biasa dia ada kuasa untuk mentadbir negeri dan negara. Baru dia panggil pemerintah. Maka pemerintah dalam bahasa Arab disebut kadang-kadang al-imam, kadang-kadang disebut waliyul amri, kadang-kadang disebut as-sultan. Tepat kita panggil sultan. Sultan Terengganu, sultan Pahang, sultan. Jadi sultan tu perkataan Arab dah tu, pemerintah dia panggil. Maka Imam Nawawi pesan masukkan kata, menunjukkan di situ adanya kepentingan dalam kita nak titipkan doa pun kena jangan tinggal bab negeri dan negara. Begitu juga katanya satu orang ulama, bila mana dia menyatakan kalaulah dia ni diberikan doa yang mustajab, lau anna li da'watun mustajab la da'autu lis-sultan. Dia kata, kalau saya ni Allah Ta'ala beri doa yang mustajab, maka saya akan doa mustajab ni, hak satu ni saya nak doa ke siapa? Saya akan doa kepada sultan. Saya akan doa kepada pemerintah negeri dan negara. Kata ulama ni, kalau dia ada doa yang mustajab, maknanya dia melihat dalam konteks yang lebih luas. Kita mungkin kalau ada doa mustajab ni, apa contoh doa pada malam Al-Qadar, payah nak dapat tu. Kebetulan memang kita dapat sungguh malam Al-Qadar tu dengan tanda-tandanya, cahayanya apa semua. Oh memang ni malam Al-Qadar ni. Nak doa apa tuan-tuan? Agak-agak mesti kita doa untuk kepentingan diri kita lah. Doa kita ni sihat tubuh badan, ya Allah, beri murah rezeki, ya Allah, beri lagi keluarga yang bahagia. Kita doa untuk kita je. Mungkin kita tak ingat dah doa orang lain. Tapi kata ulama ini, kalau saya diberi doa mustajab oleh Allah, saya akan doa kepada pemerintah. Orang tanya, apa tuan guru, tuan imam kata begitu? Apa nak doa kepada pemerintah? Dia kata, sebab kalaulah pemerintah tu molek, maka molek belakalah dalam negeri dan negara. Bah kita pun molek, segala urusan kita pun mudah, segala urusan kita pun jadi molek belaka. Tidak ada kejahatan, kezaliman, tidak ada. Jadi itulah dia punya kata kunci. Jadi ulama-ulama dia faham tentang negeri dan negara ni perlu kita kena ambil peranan dalam kita nak jaga dia, dalam kita nak kasih dan cinta kepada negeri dan negara. Ini penting tuan-tuan sekalian. Maka begitulah juga apa yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Nabi pun sebut banyak hadis-hadis Nabi tentang pemerintah yang adil. Antaranya Nabi kata dalam hadis, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang Allah tak tolak doa dia. Ada 3 golongan. Kalau dia berdoa, Allah tak tolak mentah-mentah.
tak tolak mudah-mudah doa dia, Allah Ta'ala akan terima, akan proses doa dia untuk diterima. Siapa? Yang pertama Nabi kata doa orang yang berpuasa. Ketika mana dia berpuasa sehinggalah berbuka. Da'watus saim hatta yuftir ataupun hina yuftir. Ada dua versi. Doa orang berpuasa ketika mana dia nak buka puasa tu, itu doa mustajab masa buka puasa. Ataupun satu lagi riwayat kata doa orang berpuasa daripada dia sedang menahan lapar dahaga itu sehingga dia berbuka puasa. Maka masa di antara dia sedang berpuasa sampailah dia buka tu, itu semua masa yang mustajab doa. Satu, wa da'watul mazlum, dan doa orang yang dizalimi. Doa orang yang dizalimi pun Allah Ta'ala tak tolak. Wal imamul adil, dan doa imam yang adil, doa pemerintah yang adil, Allah Ta'ala tak tolak juga. Maknanya Nabi dalam hadis dia pun Nabi highlightkan, dalam banyak-banyak golongan dalam dunia ni Nabi sebut pemerintah. Maknanya Nabi nak beri signal kepada kita, kita kena kasih kepada negeri dan negara kita dengan doa kepada pemerintah kita supaya jadi orang baik, jadi dimudahkan urusan, bawa pandu negara dan negeri ini dengan melihat kepada panduan Quran dan juga sunnah Nabi. Doa begitulah. Sebab kekuatan negeri dan negara kita terletak pada pemerintah itu. Ada lagi hadis yang lain Nabi kata, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah Ta'ala akan naungi dia di bawah arash Allah di hari akhirat, esok-esok, ketika mana tidak ada lagi naungan yang lain yang boleh kita nak berteduh. Di hari akhirat diceritakan matahari itu sangat dekat dengan kita, sehingga kita ni panah yang amat sangat. Panah tu bukan panah biasa, tuan-tuan, panah seksa, panah azab. Hari ni kalau kita duduk di atas dunia hari ni, musim-musim sekarang ni, panah yang sangat, panah yang bersangatan. Di Mekah baru ni ada sahabat kita cerita, jemaah kita cerita, ada satu ketika pada hari Arafah tu, petang hari Arafah, 58 darjah Celsius. Tinggi tu, 58. Hak tu tak cakap nak peluh, tak cakap nak sakit, panah. Di akhirat panah lebih daripada tu lagi, tuan-tuan. Panah. Kalau kita ini kita sebut panah ceng. Panah ceng hari ni. Kalau akhirat tu panah ceng lagi. Tu nak kata panah bersangatan. Jadi Nabi kata dalam keadaan panah begitu ada 7 golongan yang Allah Ta'ala akan teduhkan mereka di bawah teduhan arash Allah. Salah satu daripada 7 golongan itu al-imamul adil, yang Nabi sebut mula-mula sekali, iaitulah orang yang dapat naungan arash Allah ni, pemerintah yang adil. Maknanya pemerintah ni yang memerintah negeri dan negara. Maka ini juga termasuk dalam naungan yang mendapat naungan teduhan Allah. Kita dapat faham di situ bahawasanya bab negeri dan negara ni, pemerintahan ini memang Islam tidak pisahkan dia. Dan memang ada sekali dalam agama kita, dan memang diajar untuk kita menjaga semua ini perkara yang berkaitan dengan negeri dan negara ini, kedaulatan negara, kedaulatan pemerintahan disuruh kita jaga. Itu nak khabar pada kita bahawasanya memang ada saranan daripada agama kita tentang kita kena ada rasa cintakan negara dan rasa patriotisme tadi. Maka tuan-tuan sekalian, mengakhiri kita punya perbincangan pada malam ini, mudah-mudahan kita mengambil semangat dalam ayat-ayat Quran dan hadis Nabi yang kita baca, yang kita dengar tadi, untuk kita sama-sama melaksanakan tuntutan kita. Kita sebagai rakyat di negara kita ni, Malaysia, kita ambil peranan laksanakan tuntutan kita. Apakah tuntutan kita, tuan-tuan? Tuntutan yang patut kita lakukan ada dalam ayat Quran pada awal juzuk yang ke-9. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah sekiranya penduduk sesebuah negeri dan negara itu
amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, maka kami akan bukakan seluas-luasnya pintu keberkatan. La fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard, kami akan bukakan seluas-luasnya pintu keberkatan daripada langit dan juga bumi kepada semua penduduk negeri dan negara itu. Kata kuncinya, tuntutannya mesti kena beriman dan bertakwa. Mari sama-sama kita pakat nasihat-menasihati untuk kita jaga negeri dan negara kita dengan keimanan dan ketakwaan kita. Semakin beriman kita, semakin bertakwa kita kepada Allah, semakin Allah akan jaga negeri dan negara kita. Walaupun banyak pihak yang nak mari jajah lagi ke, yang terliu nak porak perandakan lagi ke negara kita, tak akan berjaya kalau Allah yang jaga. Inilah kata kuncinya yang perlu kita pegang, laksanakan dengan sebaiknya tuntutan ini. Mudah-mudahan kita akan dapat kekalkan kemerdekaan ini sampai ke bila-bila, insya-Allah taala. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una, rabbana zidna 'ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.